merakamkan untuk rujukan kawan-kawan kita yang tidak dapat bersama pagi ini. Dan kita seperti biasa kita mute-kan mikrofon peserta. Walau macam mana pun kalau ada soalan boleh bertanya lah ya, dalam masa kita ada setengah jam saja sampai 7.45 ya. Dan kita terus saja perkongsian kepada ayat yang kita tengah bincangkan sekarang, iaitu di hujung ayat ke-9 surah Al-Baqarah. Okey, so saya terus kepada ayatnya ini, iaitu sekarang ni kita tengah tadi Puan Kamariah tadi ada bertanya tentang boleh ke isim dhamir ni ataupun boleh isim ni bersambung dengan isim dhamir, boleh ya. Contohnya yang kita dah belajar baru ni ialah apa? Anfusahum. Anfusa ni ialah isim lazim lah. Iaitu diri-diri, hum tu ialah mereka, isim dhamir. So ini dua kalimah isim yang bergabung dengan perkaitan ataupun pertalian yang dipanggilkan idhafah ya. Jadi memang boleh ya, hum ialah isim dhamir, anfusa ni lah isim lazim. Kedua-dua tu isim ya, apabila dua-dua isim berturutan yang diikatkan dengan pertalian, dia mengambil pertalian yang dipanggilkan idhafah ya. Ada tak idhafah sebelum tu? Banyak ya. Contohnya sebelum tu kita jumpa dalam ayat ke-7 ke-7 lah ya, banyak ya. Qulubihim. Ni pun idhafah lah ni. Qulub ni ialah isim lazim. Him tu isim dhamir. Sam'ihim pun sama. Banyak isim dengan isim dhamir. Basarihim semua ni adalah ya, contoh-contoh isim dhamir yang digabungkan dengan isim ya. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan mengakhiri perbincangan kepada kalimah-kalimah di dalam ayat ke-9, iaitu wama yash'urun. Kita semalam telah pun mengenal pasti 3 waw dalam ayat ni adalah 3 waw yang berbeza fungsi dia ya, iaitu pertama sekali waw di sini adalah waw atifah, dan sini waw istinafiyah, kita panggil istinafiyah, penyambung, yakni menambah dan menyelaras, yakni menyambung cerita. Walaupun kedua-duanya kita beri makna dan ya, dan di sini bermakna menambah dan menyelaras, dan di sini menyambung cerita. Tetapi di sini waw ni dipanggilkan waw haliyah ya, waw haliyah. Dan sebelum tu pun kita jumpa waw haliyah di hujung ayat yang ke-8 ya. Waw haliyah kita terjemahkan sebagai sedangkan ataupun padahal ya, itu waw haliyah. Cuba kita lihat maklumat yang lebih kepada waw haliyah ni dengan menggunakan digital Al-Quran yang kita gunakan sekarang ni, dan kita akan juga bantukan dengan corpus.com ya, corpus.com. Kita lihat di sini dulu ya tuan-tuan, tekan di sini sajalah ya. Tekan wama. So kita akan dapat sini. Sini pun dia ada menyebut ke dalam bahasa Indonesia lah, dia kata partikel keadaan. Ya, partikel keadaan. So kalau partikel keadaan tu bermakna dia nak menyambung dengan menceritakan keadaan. Ya, nak menyambung ayat tu dengan menceritakan keadaan
mereka-mereka yang melakukan perbuatan di dalam ayat itu, apakah keadaan mereka? Nah, itu dipanggilkan partikel keadaan. Tapi di sini dia tidak ada beri dalam bahasa Arab. Ya. Elok tuan-tuan kenal dua-dua, tiga sekali kalau boleh. Ya. Bahasa Melayu dia, bahasa Arab dia, bahasa Inggeris dia. Kalau tiga-tiga ni boleh kenal tu maknanya sangat baik. Ya. Dan ma ni dikatakan partikel negatif. Ya, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. So kalau kita terjemahkan Arab dia sini apa dia? Apa waw haliyah ya, ataupun harfun partikel tu harfun haliyah. Elok kita namakan dia waw haliyah ya. Dan ma ni ialah dia kata partikel negatif tu bermakna harfun nafi ya, nafi ataupun harfun nafiyah ya, dua-dua boleh. Dan diberi makna dan tidaklah. Okey. So di sini dia menggunakan dan ya, menggunakan dan sebab dia uh, apa ni dia menggunakan di dalam konteks terjemahan, tapi yang lebih tepat kita tukarkan dia kepada padahal ya ataupun sedangkan ya. Sebab itu kita jangan bergantung kepada terjemahan sebab terjemahan tu bergantung kepada penterjemah dia ya, penterjemah. Bermakna kita ni kena apa? Kena ada ilmu lah, ada ilmu sendiri yang kata. Jangan bergantung. Boleh kita kalau kita tengok saja kita akan ikut dan, tapi apa yang lebih tepat ialah sedangkan ya. Okey, cuba kita tengok ada maklumat yang biasanya ada maklumat ekstra dalam klik untuk selanjutnya. Kalau kita tekan sini, so kita tidak dapati ada apa-apa maklumat ya tentang kalimah wama ni. Ini setakat ni saja yang dia bantu untuk kita cuba memahami ya. Dan terdapat sedikit yang tidak selaras daripada penerangan kepada jenis partikel keadaan dengan terjemahan dia ya. So sepatutnya sini kita kata apa? Dia memberi makna kita berikan kepada sedangkan ya. Kalau saya gunakan teks untuk bantu ya, kita sedangkan itu dia. Yang sedangkan adalah lebih baiklah ya daripada dan ya. So kita sedangkan jadi sedang dan tu kita boleh padamkan dia. Dan sedangkan tidaklah tu ya. Nah dia sedangkan tidaklah. Wama maknanya sedangkan tidaklah dia kerana dia berkait paut dengan partikel keadaan ya. So keadaan ni partikel ni betul dari segi penerangan jenis dia betul tetapi cuma terjemahan dia ya. Sebab kadang-kadang app ni dia gunakan terjemahan yang berbeza ya. Mungkin dia menterjemahkan jenis kepada perkataan tu dengan menggunakan sumber yang lain, dan bila menterjemahkan tu dia menggunakan sumber yang lain. Sebab itu berlaku kerana kita dapat dua maklumat yang tidak selaras ya, yang tidak selaras. Sebab itu kita kena aturkan dia dan rumuskannya dengan cara yang lebih tepat. Okey, cuba kita lihat apakah yang ada dibantu oleh digital Quran satu lagi, iaitu corpusquran.com ya. Tuan boleh lihat di atas tu corpusquran.com ya. So kita pergi kepada ayat yang sama, iaitu 299. Makna dia apa? Kalimah yang ke-9, ayat yang ke-9, surah yang kedua iaitu Al-Baqarah, iaitu wama. Tadai.
Okay, cuba ini translate ke English ya. Sepatutnya dia tukar ke bahasa Melayu, tapi tak apalah, itu kita buat kemudian. Okey, so tuan-tuan lihat di sini, yang biru ni dia panggil bahasa Inggeris dia apa? Circumstantial particle, prefix. Ya, prefix prefix ni maknanya awalan lah. Ya, awalan partikel keadaan. Ya, itu bahasa Inggeris, dan dia bantu kita dengan bahasa Arab dia sekali, iaitu waw haliyah. Di sini ya. Ni yang saya maksudkan tu. Bila kita dikata partikel keadaan, dia mesti memberi maknanya sebagai waw haliyah. Ya, okey. Dan ma ni yang warna merah ni ialah harfun nafi. Yang ni yang merah lah, harfun nafi. Ya, so bahasa Inggeris dia negative particle. Ya. Cuma dalam bahasa Inggeris waw haliyah ni dia di sini masih lagi menggunakan and ya. Sepatutnya padahal tu bahasa Inggeris dia apa? Whereas, ya, whereas, while, something lebih kurang macam itulah ya, untuk lebih tepat ya, penggunaan kalimah-kalimah di dalam ya menterjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran ya. Ini so bermakna kedua-dua tu dalam menterjemahkan dia masih menggunakan and ni kalau bahasa Melayu dia dan lah ya, dan tidak. And not tu maknanya dan tidak ya. Okey. Alright, so itu wamang kita sudah uh, kongsikan maklumat ya, cukup untuk kita mengenalnya. Nah, kita terus kepada kalimah yash'urun. So kita clearkan drawing ini dulu, kita pergikan kalimah yang seterusnya, yash'urun. Sorry. Naik atas sikit yang ni ya. Untuk melihatnya lebih baik, kita boleh klik kat sini. Sekarang kita ni masih lagi di dalam korpus Quran.com ya, corpusquran.com. So kita bawa ke bahagian yash'urun. So dengan kita klik bahagian ni, kita akan dapati beberapa maklumat juga ya. Iaitu kita dapati dia dibahagikan kepada dua komponen lah ya, dua komponen, hijau dan biru. Yang hijau tu dengan V tu maknanya verb. Okey, penerangannya di mana? Di sini. Third person masculine plural imperfect verb. Ya, third person ialah ghaibun. Masculine ialah muzakkar, plural ialah jamak, imperfect verb ialah fi'il mudhari'. Tu caranya nak memahami terjemahan ni ya. Saya cuba terjemahkan bahasa Melayu, tengok, tapi bahasa Melayu ni dia kadang-kadang nanti kita try lah ya. Kalau tidak, kita akan, sekarang ni English di detected language English, kita tukarkan kepada Malay. Melayu. Ada Malay lah. Okey. Translate. Okey. Cuma masalah ni dalam translate yang Arab tadi, dia juga translatekan dalam bahasa Melayu ya. Yang Arab kita tengok belah kanan tadi, ditulis present tense dan waw ialah kata ganti nama bersambung bagi menggantikan subjek nominatif. Daripada Arab tadi, kita nakkan Arab tu. Jadi tuan-tuan kena kena biasalah macam mana nak menggunakan corpo.com ni ya. Kadang-kadang kita nak Arabnya, kita kena tukar balik.
Ya, sekarang ni kita nak tukarkannya kepada apa? Terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi tadi dia kata kata kerja tak sempurna. Kata kerja tak sempurna tu bermakna apa? Fi'il mudhari'. Jamak maknanya plural lah. Yang lebih daripada 3 lah. Ya, maskulin, fa'il dia yang jamak dan muzakkar orang ketiga. Tadi bahasa Inggeris dia kata third person, ya, orang ketiga itu third person. Bahasa Arab dia lah ghaibun. Nah, itulah yang hijau ni. Dan komponen yang kedua ialah waw nun tu dia punya kata nama subjek, isim dhamir fa'il, ya, ataupun uh, uh, pelaku dia, ya, pelaku kepada perbuatan dia yash'uru. Siapakah pelaku dia? Waw nun, ya, waw nun, ya. Yang lebih baik kita untuk mengenal pelaku ialah kita ambil ya ni, kita gabung dengan waw nun sekali, ya. Itu cara yang lebih baik untuk mengenal dia, ya, kerana dia akan memberi impact kepada maklumat itu dengan lebih terperinci. Sebab di hadapan ni kadang-kadang ada ta dengan waw nun, ya, ada ya dengan waw nun, so kita kena bezakan. Sebab tu kita ambil dia sekali, ya. Jangan ambil yang belakang ni saja. Ya, ambil ya sekali dengan waw nun memberi erti mereka. Kadang-kadang kita jumpa sini ta, ya, dengan waw nun maknanya kamu semua. Itu cara nak, ya, memahami mengenal komponen-komponen di dalam kalimah. Okey, kita tukar semula kepada bahasa Inggeris tadi supaya kita dapat apa penjelasannya dalam bahasa Arab dia, ya. Kita balik ke translate ke Melayu. Lepas tu sini kita detect English. Translate ni, ya. Okey, so pun tak jadi juga, ya, sebab dia yang ni dia kena tukar ke bahasa, dia kena tukar ke bahasa Arab lah. Arabic. Translate. Okey, Arabic dia translate semua ke Arabic pula, ya. Okey, so kita keluar daripada paparan ni, kita pergi kepada yang original dia, iaitu dalam bahasa Inggeris, ya. Nah, ambil ini semula. Okey. Nah, yang ni lebih sesuai untuk kita lah. Okey, so bahasa Arab dia apa? Fi'il mudhari' wal waw dhamir muttasil. Muttasil ni maksud dia apa? Waw nun ni dia attach, ya, dengan dalam satu kalimah. Dia attach kepada kalimah yash'uru ni, itu dipanggilkan muttasil, ya. Muttasil fi mahalli. Fi mahalli ni dalam keadaan, ya. Kalau kita nak belajar bahasa Arab lah, ya, fi mahalli dalam keadaan raf'in. Raf'in tu maknanya dalam keadaan nominatif, ya, dalam keadaan yang marfu'. Itu maksud dia tu. Fa'ilun, ya. Fa'ilun, fa'il dia. So maksudnya dia nak menerangkan apa? Fa'il ni iaitu waw nun ni, ya. Ya dengan waw nun sekali, ya, dia combine ya dengan waw nun ni adalah fa'il dia yang dalam keadaan raf'in, ya kan, yang marfu'. Sebab semua fa'il mesti mengambil keadaan yang marfu', ya. Dalam keadaan dia dalam konteks fi'il mudhari' ni, kedudukan fa'il tu adalah marfu'. Itu yang dimaksudkan dengan apa, ya, dengan yang bahasa Arab ni. Cuma apa yang missing ni, dia tidak menerangkan i'rab kepada fi'il mudhari'. Ya, itu saja yang missing. Jadi kita kena, bila kita nak menterjemah atau menerangkannya, kita kena masukkan, ya, fi'il mudhari' ni adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, so bermakna fi'il mudhari' sini pun ada i'rab dia. Ada dua i'rab sini. Komponen yash'uru ni ialah fi'il mudhari' yang marfu', dan
fa'il dia juga marfu'. Ya, ada dua komponen itu ya. Jadi sebab apa kita kena masukkan i'rab fi'il mudhari' yang marfu', dia akan menentukan keadaan ataupun status fi'il mudhari' itu. Adakah dia satu perbuatan yang berterusan berlaku ataupun tidak. Kena masukkan marfu' di situ ya. So itu yang missing di sini ya. Jadi kita tambahlah ya. Kalau kita nak tambah, kita boleh pergi ke leksi logos kita. Lihat ya, ditambah ke dalam leksi logos. Dan kita boleh masukkan marfu' tadi. Dan kita tambah di situ ya. Min, ra, fa, waw, ain. Ini lepas tu kita kopikan dia. Bawa tempat yang sama. Dan kita boleh masukkan selepas fi'il mudhari' ini. Marfu' kita boleh tampalkan dengan gunakan text labeling ni ya. Di sini lepas mudhari' tu ya, dia adalah mudhari' yang marfu' ya. Lepas tu barulah wal waw dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Okey. Cuba kita lihat apa lagi maklumat yang kita boleh dapat daripada yash'urun ni. Kita cuba lihat di atas ya. Di atas tuan-tuan akan lihat dia berikan kita 3 huruf akar dia ya. Shim, Ain, Ra. Ini 3 huruf akar dia. Shim, Ain, Ra. Kita sebenarnya kalau sudah biasa dengan kalimah, kita boleh melihat dia Shim, Ain, Ra tu di dalam kalimah itu sendiri ya. Iaitu mana? Di sinilah ya. Shim, Ain yang kedua, dan huruf yang ketiga ialah Ra. Daripada kalimah tu sendiri kita sebenarnya boleh mencari 3 huruf akar dia ya. Untuk membina pembentukan kalimah ni, kita kena mulakan dengan 3 huruf akar dia. Shim, Ain, Ra. Itu daripada kalimah ya. Dan app ni dia bantukan kita di sinilah. Ya, tuan-tuan melihat Shim, Ain, Ra. 3 itulah ya. Kata dasar dia macam mana? Kata dasarnya biasanya kita gabungkan dia dan barikan baris dia ya. Kalau kita bariskan semua atas, dia akan jadi sya'ara. Kalau kita baris bawahkan huruf yang kedua, sya'ira. Ataupun kalau kita depankan dia, jadi sya'ura ya. Caranya ialah Shim tetap baris atas, Ra tetap baris atas. Yang Ain saja yang kemungkinan atas, bawah ataupun depan ya. Itu kita boleh pastikanlah dengan mencari maklumat tu ya, untuk menentukan apakah kata dasar dia ya. So cuba kita gunakan digital corpus ni. Ada tak bantuan untuk kita dapati ya daripada Shim, Ain, Ra tu untuk mencari kata dasar. Okey, kata dasar formula dia apa? Dia sama ejaan dengan fi'il madhi wazan 1. So kalau kita dapat maklumat apakah fi'il madhi wazan 1 kepada kalimah ni, kita tahulah itu juga kata dasar dia. Dari segi ejaan ya, mana dia berbeza sedikit. Kalau fi'il madhi itu dia ada pelaku dan masa, tetapi kata dasar dia tidak ada pelaku dan masa. Dia hanya kata perbuatan yang asas saja. Okey, macam mana kita nak menggunakan ni? Kalau tuan-tuan sudah dalam paparan yang ni, tuan-tuan pergi kat bawah ni ya. Tengok kat bawah ni. Tuan-tuan akan dapati ada bahagian dipanggilkan Quran Dictionary. Ya, Quran Dictionary ni. Mana saya arrowkan dia? Ambil yang ni ya. Quran Dictionary ni dia akan bagi kita senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada Shim, Ain, Ra tadi
kalau ada fi'il madhi wazan satu digunakan, itu jugalah kata dasar dia, ya. Kata dasar ejaannya yang sama, ya. Fi'il madhi adalah kata terbitan, ya, tapi ejaan dia sama dengan kata dasar, ya. Untuk kita pastikan perbincangan maklumat itu tepat, kita boleh rujuk balik kepada template, ya, template QHS, vocabulary. Tuan-tuan lihat di sini, ya, lihat di sini, ya. Acuan kata dasar fa'ala sama dengan fi'il madhi maklum wazan satu, ni wazan satu, ya. So dia sama saja, madhi fa'ala, kata dasar dia fa'ala. Kalau madhi dia fa'ila, kata dasar dia pun fa'ila. Kalau fi'il madhi maklum wazan satu tu fa'ula, kata dasar dia fa'ula, ya. Jadi itu cara nak mencari kata dasar. Cari fi'il madhi tu kita dapatlah. Itulah ejaannya kepada kata dasar, ya. So balik kepada yang tadi, kita tekan sekat Quran Dictionary ini, ya. So dia bawa kita ke senarai kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran daripada Shim Ain Ra, ya. Shim Ain Ra sebanyak 40 kali. 40 bermakna 40 kalimah, bukan maknanya 40 kalimah tu 40 kalimah yang berbeza, tidak. Ya, 40 tu digunakan dalam bentuk apa? Yang inilah. 25 kali digunakan dalam bentuk kata kerja wazan satu, yash'uru. Yash'uru ni, tuan-tuan lihat ni, bentuk ni adalah fi'il mudhari' wazan satu. Fi'il mudhari' maklum wazan 25 kali. So yang 15 kali tu, yang ni lah. Jadi campurkan ya, selain daripada 25 ni, maknanya 15 ni campur 25 menjadi 40. Ya. So selain 25 fi'il mudhari' wazan satu tu, yang lain tu 5 kali digunakan dalam bentuk dia kata noun. Noun sini, ya. Noun dia sya'irun. Sya'irun ni isim fa'il. Ya. 4 kali digunakan dalam bentuk noun juga, sya'irun. Sya'irun ialah jamak kepada sya'irun. Maknanya isim fa'il ni gunakan sebanyak 5 campur 4, 9 kali, ya. Dan 2 kali digunakan dalam bentuk sya'run. Lepas tu syi'ra, proper noun syi'ra. Lepas tu dalam bentuk masy'arun, ya. One as a masy'arun, ya. So mungkin masy'arun ni dalam bentuk isim masdar, ya. Syi'run pun masdar, sini pun masdar. Masdar kadang digunakan dalam beberapa bentuk. Itulah lebih. Tapi so persoalan sekarang ni, di sini tidak ada fi'il madhi wazan satu, ya. So kita tidak dapat maklumat untuk membentuk kata dasar ni daripada Quran corpus.com ni, ya. Dia sebab dia tak ada beri kita fi'il madhi wazan satu. Yang kenapa tidak ada? Kerana tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan fi'il madhi maklum wazan satu, ya. So kebanyakannya menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Kalau tuan tengok senarai di bawah ni, ya, kebanyakan dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Ini bentuk 4 masih lagi dalam bentuk fi'il mudhari', ada ya di hadapan tu, bermakna dalam bentuk fi'il mudhari', ataupun digunakan dalam bentuk noun sya'irun tadi, ya, yang isim fa'il dan juga isim sin. Ini pun isim fa'il juga dalam bentuk yang jamak, ya, dan sebagainya, ya. So di sini dia tidak dapat membantu kita macam mana nak mengenal kata dasar, ya. So apa kita boleh buat, kita tengok dia tu yang satu lagi ni lah, ya. So kita ambil yash'urun, tekan saja kat sini yash'urun ni. So dia bawa kita ke paparan yash'urun, ya.
Ini apa dia, penerangan dia. Hijau ni ialah kata kerja dia. Warna ialah kata ganti orang tu, ialah fa'il dia, pelaku dia. Dan diberi makna mereka menyadari. Ya. Dan 3 huruf akar juga dia beri ini, Shim, Ain, Ra. Tuan kau lihat kat sini ya. Di sini terdapat fi'il madhi wazan 1. Yang ni yang boleh membantu kita untuk mengenal apakah kata dasar. Kata dasar tu disama ejaan dengan fi'il madhi wazan 1. Sya'ra ni ialah kalau kata sempurna tu bermakna fi'il madhi. Wazan dia mana? Yang atas ni. Ya, so bermakna yash'uru ni adalah kalimah yang dibentuk daripada wazan 1, ya, menggunakan kata dasar sya'ara. Daripada sya'ara tu kemudian dia membentuk kata terbitan dalam bentuk fi'il mudhari', iaitu dia menggunakan acuan mana yang inilah. Dia menggunakan bentuk kata tidak sempurna tu bermakna fi'il mudhari'. Jadilah yash'urun, ya, dia menggunakan kata terbitan dalam bentuk fi'il mudhari'. Maklum wazan 1, kemudian ditambah waw nun untuk menjamakkannya. Jadi kita buat pembentukan kalimah tu besok. Hari ini kita cuba dapatkan maklumat saja ya untuk hari ini, untuk kita bawa sambung perbincangan besok, iaitu yash'uru ni kita akan buat komponen dia dan kita buat pembentukan kalimah dan kita terjemahkan dia sekali dengan konteks wama. Semua dia kena baca sekali dengan wama ya. Kalau tidak dia akan memberi makna yang sedikit berbeza ya. So kita kena tahu komponen kalimah ni, manakah pasangan-pasangannya yang patut kita bincangkan dia sekali ya, InsyaAllah. So untuk hari ini kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung di besok pagi ya. Besok ialah hari Rabu pagi. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.